Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. Tu tahukah anda Bitcoin sedang melakukan sideways di bawah major key iaitu almost 32-34k. So di mana kita break ni boleh pergi almost ke 50k. Apapun pergerakan chart untuk circle tahun ni ada juga aku kata follow seperti mana data-data sebelum ini, yang mana untuk tahun 23 kita tak dapat touch untuk kawasan major resistance. Kita major resistance iaitu kawasan almost 50k, kita hanya sideways sampailah tahun depan. So nanti Zul akan tunjukkan satu data menarik untuk kita boleh refer sebagai aku kata indicator ataupun sebagai kita punya expectation yang boleh berlaku juga untuk tahun ni. Sebab apa? Pergerakan ni dah pun berlaku untuk circle sebelum ni. Tu saya akan tunjukkan di chart. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu sebelum kita pergi ke Bitcoin. Yang mana chart Bitcoin yang Zul tunjuk ni dia boleh jatuh balik ke 18 ke 19k. Kenapa? Nanti Zul akan terangkan di chart dan nanti kita akan nilaikan bersama-sama. So untuk di coin market cap, kita akan terus ke coin market cap dulu. So ini adalah coin market cap. So currently total market cap berada di 1.19, berlaku sikit peningkatan daripada semalam iaitu 1.18. So 1.9 meningkatnya hampir 0.5 ya, tak banyak pun, iaitu 0.47%. Volume drop daripada 30 lebih ke 27 bilion tu hampir 18% drop. Tu kenaikan ni tak banyak pun. Kemudian BTC daripada 49.9 naik 50.0. Ethereum drop daripada 19.1 ke 19.0. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 30.6 berbanding semalam 30.1, iaitu kenaikan sebanyak 0.74. Tapi ikutkan kenaikan ni dengan volume, meaning kita tak ada sebarang pergerakan yang drastis. Masih lagi pergerakan yang sideways dalam kita punya 1 hour channel lemburan. So untuk di Ethereum 1.8, 0.19 drop. Tu line altcoin, kita tengok ada tak altcoin yang buat agresif. Solana 3%, so daripada 19 naik 22. So Solana mungkin boleh tengok sikit, daripada 19 dah naik 22, agak 19, dah naik hampir $3 untuk di Solana, iaitu untuk 13%. Minggu lepas pun dah naik hampir 20%. Minggu ni naik lagi 13%. Solana nanti kita tengokkan. Lain-lain altcoin ada yang agresif, so tak ada, nanti kita akan tengokkan Solana. So tanpa buang masa, let's go kita pergi chart. So hari ni, pagi ni Zul akan terangkan kenapa Zul jangkakan untuk pergerakan tahun ni pun boleh lagi follow seperti circle yang sebelum ni, iaitu di mana boleh drop sampai almost 18-19k. Kenapa? Nanti Zul akan tunjukkan chart. So ini adalah chart, ini macam anda tahu, ini adalah dia punya 4 year circle Zul, iaitu kita berada di third circle, iaitu berada di kawasan tahun 2025, iaitu expected net bulan. Kita ada circle sebelum ni tahun 2017. Kita ada tahun 2001 bulan 2017. Kemudian kita ada juga sebelum ni tahun 2013. So dijangkakan macam kan, sekiranya kita nak tengok, kita bandingkan untuk masa dan di price di mana currently. So, contoh kita tengok untuk circle sebelum ni, iaitu bearan masa tahun 2018 ke 2020. So ini 3 years bearish market. So kita dapat downtrend tahun pertama 2018, kemudian tahun 2019 kita dapat touch kita punya major resistance. So ikutkan masa Julai, ni dah Julai. So Julai tu maknanya ikutkan Julai kita dah touch pun. So pertengahan tahun, consider pertengahan tahun pun kita dah touch pun kita punya major, dan kita berlaku rejection untuk sampai tahun 2020. Kemudian kita dapat bulan tahun 2021. So itu yang kita tengok yang boleh berlaku untuk tahun ini. Tapi juga kan kita berdasarkan current price, iaitu Julai untuk current iaitu 30.6 dengan circle yang ini iaitu bearan masa tahun 2014-2016, nampak pergerakan lebih follow seperti yang ni, yang mana kita ada downtrend, kemudian kita breakout. Lepas breakout kita buat berlaku sikit kenaikan, tapi kenaikan ini tak agresif seperti mana tahun selepasnya, iaitu kita tengok tahun 2019 yang kita hit major resistance. So tahun ni kita tengok iaitu major resistance kita, bukan major resistance, kita tengok kita punya Julai. Price Julai berada di overbought, storage size berada di overbought. Price hanya berada dalam 317. Daripada point ni tak banyak pun, kalau ikutkan tengok pergerakan ni lebih kurang sama untuk pergerakan tahun ini. So ini kita tengokkan apa yang boleh berlaku kat sini. Kita tengok berlaku rejection, iaitu selepas daily berada di overbought, stock size berada rejection, dan rejection tu kalau ikutkan kita ukur daripada Fibonacci,
last lower low dia ke high yang ni kita nampak dia turn ke dalam board resistance dan selepas tu barulah start berlaku kenaikan. So kenaikan ni ikutkan Ogos tahun 2015. So kita ada 2013 kita buran 2014 bearish market, 2015 sideways, 2016 baru kita ada satu lagi, 2017 baru naik. So inilah consider tahun 2015. So nanti kita akan tengokkan untuk current price untuk hari ni boleh tak berlaku, dan sekiranya kita berlaku rejection seperti mana tahun 2015, apakah price target untuk Bitcoin untuk current time. So nanti kita tengokkan Bitcoin currently price ni lah berada di kawasan, nanti tu zoom out balik, iaitu price berada di 30.6, iaitu 30.6k. So dengan situation tu yang ni kita tengokkan, iaitu price drop daripada downtrend pergi ke reversal pattern, kemudian kita berlaku breakout dan currently kita berada di major resistance amalan 32-34k around yang ni. So kita masih belum lagi breakout. So sekiranya breakout cantik, kita akan dapat confirmation untuk 50k macam kan. At least nak tengok price untuk di daily ataupun ya daily berada above 32 ke 34k. So kali kita tak dapat lagi, sekiranya berlaku rejection. So kenaikan ini adalah semua disebabkan oleh BlackRock punya news. Kalau ikutkan ada lagi tak yang ni, BlackRock Bitcoin ni masih lagi menunggu kuartal kelulusan, dan sekiranya berlaku rejection kuartal berlaku ke tidak, macam berlaku rejection daripada SEC, daripada BlackRock. So apa yang berlaku, price boleh drop, dan drop itu apa yang berlaku, dia akan dapat massive drop. So kita tengokkan daripada low iaitu 15.6, 13.6 consider low kita high kita berada dalam 31.6. Kemudian daripada rejection ni kita nampak price kita punya board resistance, board support kita berada dalam kawasan ni. Dan kawasan ni kalau kita tengokkan price dia berapa, price dia adalah berada antara 19.1 ke 21.7. So ada apa 19.1-20? Kalau siapa ingat, kita ada BTC gap. Kita ada BTC gap di kawasan ni, nampak 20.2, 21.6 gap tu. Inilah bearish gap, di mana bearish gap ni adalah kita expect untuk price datang sekali lagi untuk test sebelum dia berlaku rejection. So rezeki je kan, sekiranya ini yang tu nak kata price Bitcoin buat untuk tahun ni. Sebab apa? Kalau drop lagi, meaning position yang cantik untuk Bitcoin dan altcoin sebelum next pump ataupun next movement untuk di Bitcoin. So itu yang tu nak tengokkan di Bitcoin. So sikit penerangan apa yang berlaku, apa yang expectation. So tengokkan rezeki. Sekiranya price terus berlaku kenaikan untuk tahun ni, dapat seperti mana circle sebelum ni, iaitu pergi ke 50k untuk tahun ni. Kalau yang profit production, tapi sekiranya yang tu nak adalah price untuk drop balik ke kawasan ni untuk another grab buy, last buy sebelum kita naik, kemudian berlaku sikit rejection, another last buy di kawasan ni. So kita boleh consider kalau berlaku apa yang cakap ni, kita boleh dapat dua position buy, iaitu kat sini dan almost dalam kawasan ini sebelum kita breakout kita punya buran, dan 2025 kita akan start berlaku kenaikan untuk hyper pump, iaitu almost dalam kawasan untuk di Bitcoin almost dalam 200k. Yang du target adalah 130-130k untuk next year. So itu yang realistic target untuk tu target, iaitu almost dalam mana-mana yang putih ni macam kan, target dalam 123k 123k untuk next circle, iaitu daripada point ni. So meaning ini dua point yang tu nak tengokkan expectation. Kalau berlaku, kita boleh dapat rezeki untuk buy lagi untuk long term. So itu untuk di Bitcoin. Untuk short term tu kan 1 hour kita masih lagi berada sideways dalam pergerakan ni. So kita masih lagi monitor. So kita berlaku sedikit kenaikan kawasan ni, tapi masih lagi. So ini consider bullish. So ini antara satu-satunya indikator untuk peluang kita break 32.4, iaitu untuk dapatkan kita punya major resistance di kawasan 50. So itu untuk di Bitcoin. So let's lagi pergi ruangan komen kejap. Ada nampak semalam banyak di ruangan komen APT tu. So APT, nak tengok APT. Sebelum tu lupa, kita akan pergi ke Solana dulu. Kita pergi ke Solana dulu sebelum tu lupa. Solana, apa yang berlaku semalam? Solana naik $22. So price juga kan, price masih lagi bergerak dalam next bullish. Kita dah breakout, kita masih bullish, bergerak dalam kawasan ni, berada di kawasan resistance. So juga kan, siapa-siapa nak buy untuk long term itu, kawasan ni consider good buy. Dan siapa yang nak buy kawasan ni boleh layan profit je. Kemudian kalian berada di kawasan resistance, dan kita tengok next movement. Kena Bitcoin breakout, dia boleh breakout ni, dan breakout ni boleh pergi ke 34. Sekiranya berlaku rejection ni, price boleh return balik dalam kawasan box support. Dan bila box support, apa kita buat? Kita boleh grab lagi opportunity untuk buy untuk long term. So itu untuk Solana.
So next coin tadi APT USDT. Okey, nak tengok apa yang berlaku kat APT. Macam biasa tu bikinkan daily je untuk ringkas APT. Untuk APT tu juga akan kita ada expect untuk down, kita ada satu tail line dan ikutkan currently sedikit bearish untuk APT. Kenapa? Tu nanti tu akan tunjukkan yang ni anda boleh draw di 4 hours. So ni adalah APT sedikit bearish yang mana target untuk downtrend, sedikit mana downtrend. Point breakout ni kita akan menuju kawasan almost dalam kawasan almost 3.5 balik, iaitu dalam kawasan zone ini, yang mana disebabkan untuk majornya dia dah breakout satu trend line putih ni, bearish ni. So ni dah breakout ni, consider next target adalah APT ni dijangkakan untuk drop dalam 3.5, tapi adakah boleh drop? Cakapkan itu bergantung kepada di Bitcoin. Kalau Bitcoin start berlaku kenaikan, meaning APT ni boleh regain balik above trendline putih ni. So ini kita jangka price akan start melakukan kenaikan balik. Tapi sekiranya price masih lagi belum breakout above, regain balik above trendline putih ni, so ini kita jangkakan untuk target lah next drop di kawasan almost dalam $4.5, iaitu dalam range ini. So price untuk APT itu yang tu nak tengok kan. Kemudian next coin, ni banyak dia akan buat balik. First kali ada SRP link. Nak ke mana Zul? Moonshot tak lama lagi. Moonshot tak lama lagi tu. Nanti dia akan tengok kan. Swiss first nanti yang ni Bitcoin. Okay, kalau yang ni tak sempat tu nak buat. Ini banyak sangat sebab ada Bitcoin, Ethereum, SRP, LTC, ada Solana, Chainlink, Uniswap, Bitcoin Cash. So Zul hanya tunjukkan macam mana nak buat. So first kali Zul akan pergi, contoh ni ada, ditanya ada, so begini ada. So contoh Zul pergi ke ada dan anda boleh buat sikit. So senang je pergi ke, aku kata kalau ikutkan tadi pakai di Luna je, anda perlu belajar ataupun start pakai untuk di Trading View. So Trading View senang aja nak buka dan buka chart dia. So first kali untuk tengok, contoh kita tengok di Cardano. So price currently yang berlaku, so Cardano menunjukkan so masih lagi ada monitor yang ni, yang mana price target ini untuk di Bitcoin ni, untuk di Cardano ni ada dijangkakan untuk dalam 18 sen. So masih lagi ada pencuti menunjukkan sekiranya berlaku rejection di Bitcoin macam tadi ke 18-19k. Consider, jangan kata panik, jangan kata takut. Ini adalah consider rezeki untuk kita buy another low. Kalau drop ni untuk Cardano, Phantom, Matic memang Zul akan grab lagi buy sebab apa? Harga low. So untuk Cardano drop ni semua untuk long term. So long term ni kita perlu tengok, anda perlu pergi ke daily, kemudian cari harga teratas dia, iaitu yang ni. Tarik saja Fibonacci. Contoh dekat sini kita swing high kat ni, ke swing low bawah ni. Kemudian kita tengok low, kita akan ada board resistance 0.6, 0.7. So ini breakout saja ini, kita akan target at least 1.6 untuk di ni. Kita ada 2 point higher sebelum ni dan higher yang baru. Kita boleh buat 1 point, kita draw, kemudian kita pergi ke weekly, kita tengok, iaitu kita target kita tahun 2025 iaitu hujung tahun, seperti bulan 10-11. So ini kita berada kawasan ni almost dengan link dengan $1.65. So ini untuk Cardano next target ataupun next kuartal bulan tahun 2025, kita jangkakan high yang baru adalah almost dalam kawasan $5. So itu cara yang ringkas. Mana-mana coin Zul akan buat sama, iaitu Zul akan tengok ada tak tail ni. Kalau ada tail ni bagus, kalau tak ada tak apa, kita guna saja Fibonacci yang mana minimum target 1.6 dan kita line dengan kita punya date itu, iaitu almost dalam awal tahun hujung tahun 25, dan kita tengok. So dia boleh hit juga kalau breakout awal, kita dapat 26, 36 dan 42. Tapi ikutkan Cardano ni secara technical analysis, realistic target at least $5 untuk next bulan. So untuk per coin untuk Cardano. So itu untuk Cardano. So hopefully dapat menjawab soalan ni, sebab apa tu tak dapat nak buat semua ni, tak sempat. So contoh tadi ada SRP, yang ni ada Cardano, SRP, Chainlink, boleh buat lah. Kita tengokkan sikit. Next SRP USDT. Okay, SRP USDT. Sekejap. Okay, yang ni SRP. So SRP apa berlaku current time untuk di 4 hours. Kita itu last kita monitor support dan resistance. So price masih lagi bergerak dalam kawasan support resistance ini untuk dalam Fibonacci, dan kita tak breakout. So macam cakap kan,
opportunity, yes kita ada bullish. Menunjukkan sekiranya berlaku seperti mana itu terang awal-awal tadi untuk Bitcoin break drop ke kalau 18 ke 20k, apa berlaku? Kita tengok SRP lah, kita tengok dia sekiranya breakout trendline putih ni, so apa berlaku? Price akan start drop itu ke mana? Drop balik ke dalam kawasan major support yang bawah ni, almost dalam 30 sen. So adakah anda perlu panik? Ini tak perlu panik. Consider ini adalah peluang rezeki untuk anda buy lagi lower. Menjadikan tahun 2023 dan tahun 2024 bukan tahun untuk kita fikir pasal profit. Kita fikir untuk collect aset sebanyak boleh sebelum tahun 2025. So itu yang terangkan anda. So meaning be prepared untuk mindset dan minda anda. Kalau drop ini adalah consider rezeki buy. So tak perlu panik. So apa sahaja position buy kawasan ni anda boleh holding untuk long term. So itu untuk di SRP. Kemudian tadi ada Chainlink. So Chainlink untuk current time akan kita sedang tunggu untuk ni expectation untuk berlaku pergerakan ni. So meaning dia align kalau Bitcoin drop 18-20k, meaning untuk Chainlink pun boleh drop, dan drop itu consider dia akan create double bottom. So double bottom ni adalah bullish signal untuk kita target. Sebab apa? Di Chainlink ni kita masih lagi downtrend, dan downtrend ni consider kita berada di kawasan mega support di kawasan ni. So meaning mana-mana dalam kawasan range 5 ke 6 dolar ni adalah consider good range untuk anda all in dapatkan target. So start saja berlaku kenaikan ni, kita akan atas ni breakout ni, insyaAllah Chainlink ni ada opportunity untuk buat huge pump seperti mana di Bitcoin Cash. Ada lagi di mana tu dah VRA dulu. So itu ada opportunity untuk Chainlink ni. So consider inilah good range untuk anda buy untuk long term. So next coin ada SLP dah, Chainlink dah. So ada kat ni SLP, Chainlink, nak cuba dekat. So dengan tengok kan, kalau sempat ni dia akan pergi lagi. Dia akan pergi bawah ada SUI. So SUI kita akan tengokkan SUI USDT. Okay, so USDT 4 hours, kita tengokkan price. Okay, macam juga kan sebelum ni, walaupun kita ada trendline, tapi trendline ni bukanlah trendline yang strong. Sebab tu lah juga kan, kalau trendline strong ni dia akan letak warna hijau. So meaning dia akan ada agresif. Kalau breakout tu meaning agresif. So kali ni kita monitor support ni, kita masih lagi dalam minor support dan resistance ini. So meaning untuk seketika bagaimana Bitcoin tak buat sebarang movement yang aku kata agresif, tu bila kita tengok untuk di swing ni possible dia akan bergerak dalam kawasan support ni. Adakah good range untuk buy? Consider good untuk long term. Sebab apa? Daripada swing low ini ke swing high ini kita ada major support yang ni. Untuk yang ni, major support ini meaning selagi mana price berada dalam kawasan major support ni, consider good range untuk long term. Sebab apa? Macam kan masa kita invest, kita nak buy di harga support, bukan kita nak buy harga resistance. Resistance ni kita nak tengok kalau breakout another height, ada naik, kalau berlaku rejection ni dia akan return balik kawasan support. So consider untuk long term, kita nak buy kawasan support. So now adalah good time untuk anda invest untuk long term. Cuma short term mungkin akan ada berlaku sikit ke drop, tapi apa kita dah money support ni, unless kalau Bitcoin drop dia boleh attack balik dalam low yang ini. So dalam kawasan 53 walaupun 50% still lagi dalam kawasan range huge box ini. So meaning mana-mana dalam kawasan box ni consider good position anda, good anda nak letak position untuk long buy, long term buy anda. So next coin kita akan tengok, kita akan clearkan sikit ni. Next coin ada SRP Link dah, SUI dah. Apa cara nak predict coin-coin yang akan buat kenaikan? So yang ini contoh kita tengok untuk tahun ni dah start AI coin kan. So AI coin tu tak invest mana-mana AI coin lagi. So yang itu boleh naratif yang boleh buy untuk long term, tapi make sure anda aku kata invest duit seperti bola. Sebab apa? AI coin ni bukan yang betul-betul lagi AI yang pakai, dia hanya aku kata on paper saja. So berhati-hati yang itu. Tapi ikutkan dua lebih selamat untuk tengok coin-coin yang sebelum ni, yang projeknya dah berjalan, projeknya yang dah kuata ongoing, dah kuata sentiasa improve. Contoh, sebab tu ada contoh di Cardano, Phantom, Solana, Matic, Ethereum. So ada juga beberapa coin yang lain, Chainlink. So itu antara Polkadot, Avex. So coin-coin tu dah semua projek dia dah jalan dah bertahun-tahun. Dia hanya keep improving. So coin yang itu lebih stabil dan lebih selamat untuk kita invest. So itu yang juga akan berdasarkan data-data yang lepas. Kemudian wave, nanti tengok kan wave. So
So next coin wave. Wave USDT, tak salah tu tengok kat sini. Yes, wave. Okay, wave kita akan tengokkan tu pergi ke daily. So wave ikutkan kita masih lagi downtrend. Ikutkan sebelum ni kita dah cuba breakout 2 kali. Ikutkan kita dah breakout banyak. Belum. Kita dah breakout tapi masih lagi masuk balik dalam kawasan dan kita masih lagi dalam kawasan cuba breakout untuk 2 kalinya. So consider kat sini fail, kat sini pun masih lagi fail. So kita masih lagi belum ada official yang betul-betul breakout. So dekat kawasan ni, so apa yang Zul akan buat, Zul akan buat sikit adjustment. Kita akan letak untuk shadow yang atas ni. So bila kita letak shadow yang atas ni, so bila kita boleh tengok price yang ini low, middle ada. So bila kita akan monitor yang ni pula. So kita akan naikkan sikit kita punya channel. Sebab apa, selagi mana price berada kawasan ni, consider good untuk long term. Dan menunjukkan kita dah lower low, kita dah ikutkan kat sini dah buat double bottom tu. So untuk wave ni, ini adalah consider buy. Zul tak jangka akan drop lagi kawasan bawah ni. Sebab apa, swing ni lah consider double bottom. So kita nampak ada opportunity untuk naik. Kalau berlaku rejection pun, rejection mungkin akan berlaku sedikit daripada swing low ini to swing, nanti tu akan ambil Fibonacci, swing low ini to swing high ini. So ada possible price drop balik dalam kawasan almost dalam $1.5 yang untuk sebelum melakukan kenaikan. So apapun untuk wave ni, teknikalnya ikutkan dah cantik untuk long term. Sebab apa, kita dah buat dia almost reversal pattern. Kita ada reversal pattern, tunggu breakout saja. So sama ada breakout tu huge ataupun slow pump, bergantung rezeki. Kan kalau anda nak buy, inilah kawasan nak buy. Kita tak nak buy masa price tengah pump nanti baru quarter FOMO, baru tergigih nak buy. So tak nak, kita buy di kawasan support dan kita ambil risk. So risk itu risk and reward. Make sure invest duit expected boleh loss. So make sure anda invest juga ke kawasan yang quarter ini. Kalau kita low risk lah, kita buy di low, bukan kita buy di high. So expected untuk naik profit tu lebih tinggi berbanding kalau kita buy high, nak tunggu dia naik lagi. So meaning dia boleh drop lagi. So kita be safe. Ini adalah consider good time untuk anda invest untuk long term. So itu untuk di wave. Nightcoin tengok Zul tengokkan LTC. So LTC, tengokkan LTC USDT. Itu tu tersalah tengok buat Litecoin tapi buat dia tengok chart Chelin. So LTC sama seperti macam di SRP, nampak breakout, kita support, resistance dan currently dah breakout. Ikutkan yang ni, dia dah breakout yang ni, kemudian masuk balik kawasan ni, consider kita masih lagi ada opportunity untuk naik at least ke 130. So LTC ni ada peluang cerah sikit untuk pergi. Sebab apa, kita dah breakout key level ni, walaupun ada sedikit drop masuk balik dalam kawasan ni. So yang ni, ini sedikit weak lah, dia dah breakout masuk balik, tapi ikutkan Fibonacci masih lagi consider okay. Sebab apa, kita masih lagi berada box resistance, iaitu resistance menjadi support. So ini next target kita untuk LTC ni, tu target untuk at least sampai ke 130 sebelum berlaku rejection yang kuat agresif. So kita berada above 50, stock rasa berada oversold. So ini good momentum untuk dia melakukan kenaikan. So itu untuk di LTC. Siapa yang ada buy di kawasan support kawasan ni, nah boleh huri-huri, relax je tengok coin. Biarkan kalau berlaku pump nanti, biar dulu. Kalau tengokkan siapa ada buy di kawasan support ni, boleh hold position sampai adalah hit 130 dan 130 ni kita tengokkan sekiranya berlaku rejection balik dalam kawasan 96, kita boleh buy lagi kawasan ni disebabkan swing low ini to swing high ini kita akan ada support, dan support ini adalah almost dalam 94. So minit siapa yang buy di kawasan ni boleh tunggu untuk dia naik. Kalau naik berlaku rejection nanti insyaAllah kita akan support, dan support dia kena RSI berada oversold, stock RSI oversold, dan ada opportunity untuk kita buy untuk long term. Untuk next potential price akan keep melakukan kenaikan. So itu untuk LTC, untuk short term dan jangkaan net movement untuk buy siapa-siapa yang dah buy sebelum ni. So itu untuk Litecoin. So next comment dah ada, kita tengok balik Chainlink, dah Solana, Uniswap, Bitcoin Cash, Ethereum. So dia akan pergi kejap ke Bitcoin Cash. Ikutkan nak target 25, tu tak lepas nampak juga tadi. Contoh Bitcoin Cash, kita dah breakout key level above 223. So minit untuk di Bitcoin Cash ni bullish sebenarnya. Kenapa bullish? Menunjukkan kita ada ni, kita berlaku kenaikan dan kita buat pergerakan almost. Ini adalah triangle. So triangle ini adalah macam continuously pattern. So untuk price target ini adalah daripada ni, yang ini point of breakout yang ni kita jangkakan price akan menuju ke 388, iaitu next kita punya key level. So ini positif untuk ni, menunjukkan kita ada range ni. So kita nak tengok Bitcoin Cash buat range sama juga. Jangkaan untuk tu Bitcoin Cash akan sedikit sideways yang lama dalam kawasan ni.
So meaning good, bullish, ini ikutkan bearish, bearish bash, downtrend, sideway, downtrend, sampai juga uptrend, sideway, uptrend. So meaning consider kita nak tengok another sedikit sideway dalam kawasan ni untuk buat base sebelum price keep buat melakukan kenaikan. So good untuk Bitcoin Cash. Siapa yang nak buy kawasan ni, masukkan dulu. So dia mention kan, buy di support ni, so rezeki lah. Buy support ni price berlaku. So bukan tak boleh berlaku, rezeki anda. Kalau dapat coin yang price berlaku terus, berlaku hyper pump macam ni, so rezeki. Ada coin yang certain coin tak berlaku hyper pump yang macam ni, so rezeki menunjukkan masing-masing. So itu untuk Bitcoin Cash. Kemudian tadi nak tengok Uniswap. Uniswap untuk di Uniswap yang ini. So macam kalau nak tengok long term dia adalah long term tunjukkan 200 target. Kalau ikutkan sama saja, pergi saja ni yang mudah, higher high, higher low. Kita tengok at least 1.6 kita berada $70. Sama juga kalau Bitcoin Cash tadi, anda boleh buat yang sama, iaitu BCH USDT. Nak tengok dia punya all time high tahun 25 jangkaan. Sama juga ini bigger ke daily. Kita akan tengok height dia lah almost dalam. So yang ni swing height ni to swing low breakout ni 1.6, at least 1.6 dalam 2600. So itu yang jangkaan untuk next bulan. So kalau ikutkan yang ni kan, kita boleh ambil high ni atau high ni, ikutkan Bitcoin Cash lagi tinggi tu 1.6. So 1.6 kita ikutkan belum lagi 24. So ni boleh nampak 2.6, 3.6 pun boleh berlaku lagi untuk di Bitcoin Cash. So Bitcoin Cash untuk next bulan ada expectation yang tinggi untuk at least hit 3 ke 4K untuk per coin untuk Bitcoin Cash. So siapa yang nak buy, kawasan ni dah kata boleh lega. So next buy kita nak tengokkan net potential untuk dia naik adalah price dulu sideway kawasan ni untuk buat bullish gap, bullish base sebelum another pump naik ke atas. So itu untuk Bitcoin Cash. Uniswap pun tadi sudah terangkan. So net last coin tadi Ethereum. So Ethereum lama tak tengok Ethereum. So last coin untuk Ethereum 1.8, maksudkan Ethereum ada satu bullish trendline. So kita almost breakout bullish trendline ni. So macam kan Ethereum tu expectation kan, kalau breakout trend hijau ni jangkaan kita boleh attack sampai 35. So kalau Ethereum boleh berlaku kenaikan ni, ini bermakna kita tengok Bitcoin ada juga possible boleh hit 50k untuk tahun ni. Unless kita tengok Bitcoin sideways dan altcoin time, ini Ethereum naik, kemudian altcoin lain juga akan berlaku kenaikan. Untuk daripada bulan 4 itu kita tengok Bitcoin saja yang agresif naik daripada 20 sampai ke 30k. Altcoin yang lain semua kuartal masih tak berlaku kenaikan yang drastik. So mungkin akan ada berlaku sedikit perubahan, iaitu mana Bitcoin akan sideways saja dalam dalam 32k. Kemudian apa yang berlaku, altcoin akan naik, iaitu akan start dengan Ethereum. Kemudian lepas tu kita tengok altcoin yang lain untuk Solana, Cardano. Sebab apa? Yang coin ni semuanya berada di below. So meaning kita ada possible boleh berlaku yang mana kita akan tengokkan dominant BTC akan drop, iaitu daripada point ni sekiranya price dominant drop balik ke kawasan 48. So meaning drop ini bermakna good untuk altcoin. So be prepared untuk mindset anda, menunjukkan untuk tahun ni jangan fikir pasal profit lagi, fikir beli aset DCA sebanyak boleh coin-coin yang anda buy untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Dan sekiranya anda berminat untuk type pergi tengok coin anda, type saja di ruangan komen di bawah. Dan insyaAllah saya akan cuba saya upaya untuk review coin anda. Kalau macam tu coin ni, sarankan untuk anda jangan tengok di Uno saja. Make sure anda start guna trading view untuk charting draft. Sebab apa? Simple saja, dua ada, tak ada sorok-sorok pun. Cara tu tunjukkan anda boleh apply sikit-sikit. Kalau tak tahu anda boleh tanya saja, insyaAllah tu akan tunjukkan macam mana. Contoh nak tengok Fibonacci setting ke apa ke, anda boleh request. InsyaAllah nanti tu akan tunjukkan dalam next review. So itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anak review. Assalamualaikum. Bye bye. Dan lupa untuk beritahu, besok 2 hari Zul tak ada buat review, tapi insyaAllah Zul akan updatekan secara tulisan saja dalam group channel. Sebab apa, besok 2 hari Zul akan balik kampung. Start petang ni, habis saja kerja, Zul akan drive terus balik kampung untuk 2 hari. Okay, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anak review. Assalamualaikum. Bye bye.